Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dalam politik, masa adalah segalanya dan ketika ini masa tidak memihak kepada Anwar Ibrahim. Beberapa bulan lalu, beliau menikmati ruang bernafas dalam menerajui Putrajaya, sesuatu yang jarang berlaku dalam landscape politik Malaysia pasca PRU14. Kepengurusian ASEAN juga berjalan lancar, ekonomi mencatat pertumbuhan sekitar 6% dan naratif kepimpinan mula stabil. Namun, krisis tenaga global akibat konflik di Asia Barat mengubah segalanya. Pertikaian berlaku beribu-ribu kilometer, menghimpit poket rakyat dan akaun fiskal negara. Harga minyak melonjak, kos subsidi meningkat mendadak, dan ruang untuk berpolitik secara selesa semakin sempit. Lebih rumit, tekanan itu datang ketika kitaran politik semakin menghampiri dengan PRN Melaka, Johor dan Sarawak dikatakan bakal diadakan seawal hujung tahun ini. Ada juga cakap-cakap PRU boleh dipercepatkan seawal tahun depan. Ini menjadikan setiap keputusan ekonomi bukan sahaja dinilai dari sudut dasar, tetapi kesannya terhadap sokongan politik. Jika diamati, garis masanya Anwar tidak mempunyai kemewahan untuk mengelak isu itu. Krisis Iran dan kesannya terhadap harga minyak akan menjadi antara isu utama pilihan raya. Sama ada beliau mahu ataupun tidak, ia akan menjadi kayu ukur kepada keupayaan kepimpinannya dan berpotensi menjadi faktor penentu sama ada beliau memperoleh mandat untuk penggal kedua. Pembangkang pula tidak menunggu. Mereka memanfaatkan isu ini sepenuhnya, menyerang secara konsisten dan menjadikan setiap kenaikan harga, pelarasan subsidi sebagai bahan politik untuk menghakis keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Inilah realiti meletakkan Anwar antara dua tekanan yang saling bertentangan. Menjelang pilihan raya, naluri biasa seorang pemimpin adalah kekal popular, menangguhkan keputusan sukar, mengekalkan subsidi dan memastikan rakyat tidak merasai kesan segera. Tetapi di sisi lain, tekanan ekonomi tidak boleh ditangguh. Subsidi bahan api dianggarkan melonjak sehingga sekitar RM6 bilion sebulan berbanding dengan RM700 juta sebelum ini. Pilihan untuk berbelanja demi populariti bukan lagi sekadar mahal, sebaliknya berisiko. Langkah seperti penyelarasan kota Budi Madani, RON 95 Budi 95 kepada 200 liter sebulan dan kenaikan harga diesel mungkin tidak popular. Ia memberi kesan langsung kepada rakyat dan membuka ruang kritikan daripada pembangkang. Tetapi disinilah dilema sebenar. Jika kerajaan terus mengekalkan subsidi pukal tanpa kawalan, tekanan fiskal akan memaksa pengorbanan di tempat lain, ruang membantu golongan rentan melalui bantuan tunai, memperkukuh pendidikan, membaiki sekolah atau menambah baik sistem kesihatan adalah semakin mengecil. Namun, membuat keputusan betul dari sudut ekonomi tidak semestinya menjamin kelangsungan politik. Sejarah politik negara menunjukkan krisis boleh menjatuhkan kepimpinan, tetapi ia juga boleh membina legasi. Ketika krisis kewangan Asia 1998, Dr. Mahathir Mohamad mengambil langkah tidak konvensional pada awalnya, dikritik tetapi kemudian dilihat sebagai faktor pemulihan negara. Naratif kepimpinan beliau dibentuk semula melalui cara mengurus krisis, bukan mengelaknya. Anwar kini berada di persimpangan yang hampir serupa, walaupun dalam konteks berbeza. Beliau tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan pro-rakyat atau retorik reformasi. Ukuran sebenar kini, keupayaan membawa negara keluar daripada tekanan global yang rumit, sambil mengekalkan kestabilan domestik. Cabaran lebih besar bukan pada pengumuman dasar, tetapi penerimaan awam. Rakyat mungkin memahami angka dan rasional, tetapi mereka merasai kesan secara langsung. Dalam politik, masa adalah segalanya dan ketika ini masa tidak memihak kepada Anwar Ibrahim. Beberapa bulan lalu, beliau menikmati ruang bernafas dalam menerajui Putrajaya, sesuatu yang jarang berlaku dalam landscape politik Malaysia pasca PRU14. Kepengurusian ASEAN juga berjalan lancar, ekonomi mencatat pertumbuhan sekitar 6% dan naratif kepimpinan mula stabil. Namun,
krisis tenaga global akibat konflik di Asia Barat mengubah segalanya. Pertikaian berlaku beribu-ribu kilometer, menghimpit poket rakyat dan akaun fiskal negara. Harga minyak melonjak, kos subsidi meningkat mendadak, dan ruang untuk berpolitik secara selesa semakin sempit. Lebih rumit, tekanan itu datang ketika kitaran politik semakin menghampiri dengan PRN Melaka, Johor dan Sarawak dikatakan bakal diadakan seawal hujung tahun ini. Ada juga cakap-cakap PRU boleh dipercepatkan seawal tahun depan. Ini menjadikan setiap keputusan ekonomi bukan sahaja dinilai dari sudut dasar, tetapi kesannya terhadap sokongan politik. Jika diamati, garis masanya Anwar tidak mempunyai kemewahan untuk mengelak isu itu. Krisis Iran dan kesannya terhadap harga minyak akan menjadi antara isu utama pilihan raya. Sama ada beliau mahu ataupun tidak, ia akan menjadi kayu ukur kepada keupayaan kepimpinannya dan berpotensi menjadi faktor penentu sama ada beliau memperoleh mandat untuk penggal kedua. Pembangkang pula tidak menunggu. Mereka memanfaatkan isu ini sepenuhnya, menyerang secara konsisten dan menjadikan setiap kenaikan harga, pelarasan subsidi sebagai bahan politik untuk menghakis keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Inilah realiti meletakkan Anwar antara dua tekanan yang saling bertentangan. Menjelang pilihan raya, naluri biasa seorang pemimpin adalah kekal popular, menangguhkan keputusan sukar, mengekalkan subsidi dan memastikan rakyat tidak merasai kesan segera. Tetapi di sisi lain, tekanan ekonomi tidak boleh ditangguh. Subsidi bahan api dianggarkan melonjak sehingga sekitar RM6 bilion sebulan, berbanding dengan RM700 juta sebelum ini. Pilihan untuk berbelanja demi populariti bukan lagi sekadar mahal, sebaliknya berisiko. Langkah seperti penyelarasan kota Budi Madani, RON 95 Budi 95, kepada 200 liter sebulan dan kenaikan harga diesel mungkin tidak popular. Ia memberi kesan langsung kepada rakyat dan membuka ruang kritikan daripada pembangkang. Tetapi disinilah dilema sebenar. Jika kerajaan terus mengekalkan subsidi pukal tanpa kawalan, tekanan fiskal akan memaksa pengorbanan di tempat lain, ruang membantu golongan rentan melalui bantuan tunai, memperkukuh pendidikan, membaiki sekolah atau menambah baik sistem kesihatan adalah semakin mengecil. Namun, membuat keputusan betul dari sudut ekonomi tidak semestinya menjamin kelangsungan politik. Sejarah politik negara menunjukkan krisis boleh menjatuhkan kepimpinan, tetapi ia juga boleh membina legasi. Ketika krisis keuangan Asia 1998, Dr. Mahathir Mohamad mengambil langkah tidak konvensional pada awalnya, dikritik tetapi kemudian dilihat sebagai faktor pemulihan negara. Naratif kepimpinan beliau dibentuk semula melalui cara mengurus krisis, bukan mengelaknya. Anwar kini berada di persimpangan yang hampir serupa, walaupun dalam konteks berbeza. Beliau tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan pro-rakyat atau retorik reformasi. Ukuran sebenar kini, keupayaan membawa negara keluar daripada tekanan global yang rumit, sambil mengekalkan kestabilan domestik. Cabaran lebih besar bukan pada pengumuman dasar, tetapi penerimaan awam. Rakyat mungkin memahami angka dan rasional, tetapi mereka merasai kesan secara langsung.